Hai, Assalamualaikum murid-murid. Kita masih lagi berada dalam unit 5. Tapi tajuk pada kali ini ialah kesan stres kepada manusia. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 25. Objektif pembelajaran kita ialah cikgu harap murid-murid dapat membaca dan mengedit teks dari segi ejaan, tanda baca, kosakata, imbuhan dan struktur ayat. Faham kan mengedit teks? Maksudnya, kita perlu mencari kesalahan yang terdapat dalam teks dan membetulkannya. Baik, inilah teks yang perlu kita edit ya. Seperti biasa, cikgu terangkan dahulu kandungan muka surat 25 ini. Kemahiran yang perlu kamu kuasai ialah kemahiran menulis. Seterusnya, tajuk kita ialah kesan stres kepada manusia. Ini ialah petikan yang perlu kita betulkan setiap kesalahan yang terdapat di dalamnya. Ada 7 perenggan di situ. Petikan ini sebenarnya mengenai perbualan antara Cikgu Selvi dan juga Asha mengenai kesan-kesan stres kepada manusia. Dan seterusnya aktiviti kamu seperti yang cikgu sebutkan tadi, memurnikan teks, maksudnya mencari kesalahan dan membetulkan semula kesalahan tersebut. Baik, sebelum kita nak kecam kesalahan, dah tentu kamu perlu membaca dan memahami teks ini dari mula sampai habis. Nanti kamu kena baca dulu tau. Ya? Tapi sekarang ni cikgu terus kepada mengecam kesalahan. Kita baca satu persatu ayat, kemudian kita cari ada atau tidak kesalahannya. Sebenarnya cikgu dah catatkan di situ ya. Kita baca dahulu perenggan yang pertama. Pada suatu hari, Cikgu Selvi berjalan ke arah kantin sekolahnya. Beliau terpandang Asha yang sedang membaca sebuah rencana. Yang itu tertinggal perkataan yang. Jadi kesalahan struktur ayat di situ. Cikgu letakkan warna hijau. Bertajuk mengawal tekanan. Baik, sepatutnya selepas tekanan ada tanda noktah. Kesalahan dari segi tanda baca. Cikgu buat guna warna biru. Ya, supaya kamu senang nak tengok yang mana kesalahan tanda baca, yang mana kesalahan imbuhan, ejaan dan sebagainya. Baik, seterusnya beliau tertarik dengan tajuk cerita itu. Cikgu gariskan dengan warna kuning perkataan dengan. Maksudnya di situ ialah kesalahan penggunaan perkataan, sepatutnya akan. Ya. Baik, perenggan yang kedua. Selamat pagi Asha, apakah maklumat yang menarik dalam rencana itu? Ada beberapa kesalahan yang kita jumpa. Yang pertama, selepas Asha dah tentu perlu letak tanda noktah. Selepas tanda noktah, kita mulakan perkataan apakah dengan huruf besar. Dan akhir sekali, kalau ada kata tanya, dah tentu ini ayat tanya. Jadi di hujung ayat, jangan letak tanda seru. Kita tukar tanda seru menjadi tanda soal. Seterusnya, Asha tersentap apabila namanya disapa oleh Cikgu Selvi. Asha tersenyum kepada cikgunya. Oh, cikgu selamat pagi. Nampak tak ada kata seru oh? Selepas kata seru oh, ada perkataan cikgu di situ. Cikgu di situ bukan kata nama khas, jadi tak boleh guna huruf besar. Kita tukar C menjadi huruf kecil. Kemudian selamat pagi tanda koma. Betul ke tanda koma tu? Kalau ada kata seru, dah tentu ayat tu ayat seru. Jadi kita perlu menggunakan tanda seru. Gantikan tanda koma dengan tanda seru. Okey, jawab Asha. Maklumat dalam rencana ini tentang stres, cikgu. Baik, perenggan seterusnya. Asha selepas itu mula bercerita kepada Cikgu Selvi. Asha selepas itu sebenarnya kesalahan struktur ayat. Jadi kita kena tukar menjadi selepas itu Asha mula bercerita. Imbuhan yang salah di situ ialah imbuhan be. Tidak ada imbuhan be, sepatutnya bercerita. Okey, kita sambung. Rencana itu menceritakan tentang stres yang akan mengganggu fizikal manusia. Mengganggu. Kesalahan imbuhan di situ sepatutnya mengganggu. Okay. Kita boleh mengetahui seseorang itu stres dengan melihat perubahan sifat dan fizikalnya. Seseorang yang mengalami stres akan mudah sakit kepala.
sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah sahaja. Okay, tadi sebenarnya tertinggal frasa ya di situ. Mereka akan sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah sahaja. Sakit kepala menserang mereka tidak mengira waktu dan keadaan cuaca. Menserang. Apa yang salah di situ ialah imbuhan perkataan menserang. Apabila kita jumpa kata dasar yang bermula dengan S, K, T dan juga P, huruf pertama kata dasar tersebut kita perlu gugurkan. Okay, contohnya kat sini huruf S. Huruf S kita kena gugurkan. Jadi bila kita letak imbuhan, dia jadi menyerang. Tak boleh menserang. Okay, faham ya? Baik, ini perenggan 1, 2, 3 dan 4 dah selesai. Jadi cikgu harap kamu fahamlah. Dan ini ialah perenggan yang seterusnya. Nanti kamu lihat, kamu baca satu persatu dan kecam kesalahan yang ada dalam setiap perenggan. Macam cikgu dah buat ni lah. Jadi cikgu tak akan nak baca satu persatu lagi ya. Nanti kamu baca dan kamu cuba cari sendiri. Baik, itu saja. Setelah kita selesai perbincangan, tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini ialah tulis semula petikan kesan stres kepada manusia menggunakan ejaan, tanda baca, kosakata, imbuhan dan struktur ayat yang betul. Ya, salin macam dalam petikan tu. Cuma cikgu nak kamu salin tu kamu betulkan. Mana yang kamu betulkan, kamu guna pensel warna supaya nanti masa cikgu tanda, cikgu senang nak tengok kesalahan-kesalahan yang telah kamu betulkan itu tadi. Ya. Baik, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.